Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Buka mata dan hati kami ya Bapa, 天父，求你开启我们的心灵眼睛， supaya kami betul-betul bisa melihat dan mengenal Engkau. 让我们真正看见也认识你。 Dengan mengenal Engkau lebih jelas kami tahu siapa diri kami. 让我们更认识你，也知道我们是谁。 Sehingga dengan demikian Bapa, kami menjadi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. 让我们在你面前更加的谦卑， Dan juga kami semakin rendah hati di hadapan sesama kami. 也在弟兄姐妹当中我们谦卑， Supaya hidup kami selalu dibentuk oleh Tuhan. 让我们的人生被你所塑造， Dan kami boleh akhirnya menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. 让我们可以为你的名做见证。 Bapa, tolonglah kedua hamba-Mu 天父，求你帮助你两位仆人， supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu 可以把你的真理传开， dan menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk mengerti firman-Mu 帮助你的每一个儿女可以认清你的道， dan diberikan kekuatan buat kami supaya kami melaksanakan 也给我 firman-Mu. 们足够的力量可以遵行。 Terima kasih Bapa. 天父，我们感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 好耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama membaca dua bagian firman Tuhan. 我们要读两处的经文。 Lukas 5 ayat 8 dan 1 Korintus 15 ayat 9. 首先，我们来看路加福音第5章第8节。 Kita akan membaca lebih dahulu Lukas 5 ayat 8 baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin dan kemudian 1 Korintus 15 ayat 9. 我们来读路加福音第5章第8节，以后我们来读哥林多前书第15章第9节。 Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." 西门彼得看见，就伏伏在耶稣去前说：“主啊，离开我，我是个罪人。” 1 Korintus 15 ayat 9. 哥林多前书第15章第9节。 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫上帝的教会。 Demikian bacaan firman berbahagia kita yang senantiasa merindukan Tuhan dan melaksanakan firman-Nya. 我们已经读了并渴慕主的话，遵行他话的有福了。 Saudara, tema kita adalah menyadari ketidaklayakan kita. 今天的讲题让我们认清自己是不配的人。 Saudara, zaman sekarang kita semua telah dipengaruhi oleh materialisme. 今天我们受这个物质主义的影响太深了， Kita telah dipengaruhi oleh paham humanisme. 我们被人文主义所影响， Bahkan kita juga telah dipengaruhi satu paham juga positivisme. 我们也被这个正式的这个主义立场所影响， Membuat cara pandang manusia itu menganggap dirinya sangat berharga. 以至于影响了我们的人生观，觉得自己都是好的， Bahkan ini juga sudah masuk ke dalam gereja. 而且也进入到我们教会。 Teologi sukses salah satunya. 另外一个成功的神学， Menjadikan orang-orang Kristen tidak sadar siapa dirinya. 以至于我们基督徒，我们不醒悟到我们本来是怎样的一个人。 Mereka seolah-olah berperan seperti Allah. 他们把自己看为上帝一样， Dan Tuhan yang sesungguhnya telah direndahkan 他们 oleh 贬 kita. 低了上帝的真正地位。 Apalagi ada sebut-sebutan, kita ini anak Allah. 与人称自己是上帝的儿女， Bahkan saudara di sekolah minggu dulu yang saya ingat ada nyanyian, Aku anak raja. 在主的学堂中，我还记得小时候有一首诗歌说：“我们是王子。” Ya,
Aku anak raja, kita semua anak raja. 我是国王的儿子，我们大家都是王子。 Saudara, memang disebutkan kita ini adalah anak-anak kerajaan di dalam 是我 Alkitab. 们是天国的子民， Tetapi bukan anak raja, saudara. 不是国王的儿子。 Saudara, karena sebutan-sebutan itulah membuat seolah-olah orang Kristen itu menganggap dirinya sangat berharga di 那么 mata 这样的 Tuhan. 称呼呢，那么认为我们自己是何等的有价值。 Memang, saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita itu dipelihara Tuhan seperti biji matanya. 是的，圣经里话说，我们是上帝园中的同人， Memang betul kita semua dicipta menurut gambar Allah. 我们是按照上帝的形象被造出来的。 Tetapi semua ayat-ayat itu tidak mengajarkan supaya kita berbangga diri. 这些经文呢，不是教导我们自豪、自夸。 Saudara yang dikasih oleh 所以 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ditambah lagi dengan keberdosaan manusia. 再加上我们是一个罪人， Manusia berdosa bukannya semakin mengakui dirinya berdosa. 我们罪人，我们不承认自己是个罪人。 Saudara bisa lihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 当亚当和夏娃堕入罪过当中， Mereka bukan mengakui kesalahan mereka di hadapan 他 Tuhan. 们不在上帝面前承认自己的罪， Mereka justru menyalahkan orang 他 lain. 们反而推卸给别人。 Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang telah menggoda aku. 亚当怎么说呢？是你所造的这个女人试探了我。 Perempuan itu tidak mau kalah juga. 那么这个女人也不甘认输。 Ular itu yang telah menyuruh aku. 他说：“这个蛇叫我去吃这个果子， Saudara, inilah keadaan manusia berdosa. 这是罪人的情况。 Kita seringkali tidak menyadari kesalahan kita. 我们不承认自己的罪过， Kita justru menyalahkan orang 我们 lain. 一直推卸别人。 Saudaraku yang dikasih oleh 所以 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dunia sekarang ini, apalagi di era pasca modern. 这边这个后现代时期的社会， Era sekarang sudah seolah-olah tidak ada kebenaran yang mutlak. 没有正确的、绝对的真理， Semua orang menganggap dirinya yang benar. 每个人都觉得自己是对的。 Nah, saudara, ini semua secara tidak sadar telah mempengaruhi kehidupan kita. 影响了我们整个的人生。 Saudara, mari kita bersama-sama melalui firman Tuhan menyadarkan siapa sebetulnya diri kita. 让我们从上帝的话语里面，我们醒悟到我们到底是怎样的一个人。 Saudara, memang betul kita semua dicipta menurut gambar Allah. 是我们是按照上帝形象被造的 Bahkan 人。 Mazmur mengatakan kita telah ditempatkan lebih tinggi dari semua ciptaan. 诗篇里面告诉我们，我们被按着在比其他的造物更高的地位。 Tetapi ayat-ayat itu tidak boleh kita comot sembarangan. 那我们不能随便断章取义。 Ayat-ayat itu seharusnya membawa kita mengerti ayat Alkitab secara menyeluruh. 这些经文要帮助我们明白整本圣经的意义。 Tadinya memang Tuhan menempatkan kita yang tertinggi dari semua 是 ciptaan. 的，上帝把我们按着在其他造物者当中更高的地位。 Tetapi saudara dan saya semua telah 那 berdosa. 我们已经犯罪了， Sehingga saudara kita jatuh lebih rendah dari 以 semuanya. 至于我们堕落比其他的造物更低微。 Bahkan ayat Alkitab mengatakan keberdosaan kita itu keberdosaan yang sangat memalukan dan menjijikkan. 圣经告诉我们，我们所犯的罪是何等的羞辱、卑微。 Terbukti saudara, kalau binatang, sekalipun binatang buas, dia makan secukupnya. 我们看那些野兽，他们吃东西，吃饱就可以了。 Saudara, singa kalau sudah makan, sudah kenyang, dia cukup. 那么狮子它吃饱了，它就停下来。 Tapi manusia kalau sudah makan, sudah apakah dia tahu rasa cukup? 那么我们看人吃东西是否醒悟到已经吃饱了吗？ Saudara, manusia bahkan dengan keserakahannya, dia mengambil semuanya yang dia bisa ambil. 以
至于看到我们人想得做所应要得做的。 Tulisan firman Tuhan mengatakan keberdosaan manusia sampai begitu menjijikkan. 圣经告诉我们，人的罪过是哪样的污秽。 Kitab Roma mengatakan manusia yang berdosa itu telah mengganti persetubuhan yang wajar dengan persetubuhan yang tidak wajar. 罗马书告诉我们，人在这个教会当中，把不当正的教会当作是真正的教会。 Saudara, dosa manusia telah membuat manusia jatuh lebih dalam lagi. 那么罪恶使我们人更深的堕落。 Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi 刚才我们所读的那个经文， mau mengajarkan kita bagaimana memahami bahwa kita ini tidak layak. 要教导我们在上帝面前是不配的人。 Saudara, yang pertama, 同样， di hadapan kebesaran Tuhan. 在伟大的上帝面前， Saudara, di dalam Injil Lukas tadi dicatat 刚才我们所读的路加福音说， bagaimana Petrus memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. 主耶稣他呼召彼得成为得人的渔夫。 Tapi catatan Injil Lukas ini unik. 但是呢，路加的记载很特殊， Hanya Injil Lukas yang mencatat latar belakang panggilan Petrus. 只有路加福音记载彼得蒙召的背景。 Bahwa Petrus dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang pekerjaannya. 那么，主耶稣呼召彼得从他的工作上， Pekerjaan Petrus adalah penjala 那 ikan. 么他的工作是渔夫。 Dan Tuhan mau jadikan Petrus sebagai penjala 主耶 manusia. 稣要他成为得人的渔夫。 Nah, saudara, disinilah kita lihat bahwa Petrus melalui latar belakangnya inilah Tuhan mau memakai Petrus dan menyadari siapa dirinya. 那么主耶稣要借着彼得的工作，让他醒悟他是怎样的一个人。 Saudara, Petrus sebagai nelayan, dia tahu semua tata cara menangkap ikan. 彼得是一个渔夫，他懂得这个去捕鱼的一些技巧。 Dia sudah terbiasa berkeliling di Danau Galilea. 他已经很习惯的在加利利海中工作， Dia tahu waktunya kapan musim hujan dan musim panas. 他知道什么是雨天，什么是晴天， Dia tahu kapan waktunya untuk menjala ikan dan kapan waktunya untuk berhenti. 他也知道什么时候去捕鱼，什么时候才停止。 Yang jelas Petrus tahu standar operasional bagaimana menjadi seorang nelayan yang baik. 彼得很清楚知道怎样成为一个渔夫的责任。 Pada waktu itu saudara, murid-murid betul-betul tidak bisa menangkap ikan. 当时呢，门徒们打鱼但都不做鱼， Mereka sudah berjuang susah payah. 他们已经整夜的劳碌， Semalaman mereka sudah mencari ikan. 他们整夜去捕鱼， Tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. 但那一天晚上他们得不做鱼。 Lalu pada pagi hari menjelang siang mereka bertemu dengan Tuhan 在 Yesus. 早晨的时候，他们遇见了耶稣。 Lalu Tuhan Yesus diajak untuk naik ke kapal mereka. 那么他们带着耶稣上船， Lalu Tuhan mengatakan, ayo bertolak ke laut danau itu lebih maju ke dalam. 那么 Lebih. 主就吩咐他们把船开到水深之处。 Lalu Tuhan perintahkan, taburkanlah jalamu ke tempat ini. 那么主耶稣就吩咐他们：你们去下网打鱼。 Tuhan, sudah semalaman kami menjala ikan dan tidak 门 mendapatkannya. 徒们说：我们已经整夜捕鱼，但得不做什么。 Kami sudah bekerja keras. 我们已经整夜的劳碌， Tuhan, percuma. 没有用的。 Kami sudah punya pengalaman. 我们已经有经验了， Tapi karena Engkau mengatakannya ya Tuhan, 但是因为你吩咐我们， maka kami taat. 让我们也顺从， Lalu mereka menebarkan jalannya. 他们就下网去了。 Lalu didapatkanlah ikan yang begitu banyak sampai jalannya mau robek. 那一次呢，他们就得着许多的鱼。圣经说，网差一点破了。
Saudara, menurut pengetahuan nelayan, yaitu dari Petrus dan teman-temannya waktu itu, 按照彼得和同伴的经验， menjala ikan pada siang hari itu lebih mustahil dibandingkan malam hari. 中午去打鱼根本是不可能的事情。 Saudara, saya tahu dari beberapa tetangga saya. 我知道我过去一些邻居， Karena dulu kalau mereka mau mancing ikan, saudara, 他们要去钓鱼， dan apalagi mau mendapatkan ikan yang besar dan bagus-bagus, 而且有的做一个比较大的鱼， maka mereka pergi malam hari. 他们总是晚上就出去了， Selalu pergi malam hari. 总是晚上出去， Nanti baru setelah itu pagi atau siang harinya pulang. 那么早晨、中午才回来， Itu jelas, 很清楚， itu jelas sekali. 很清楚。 Jadi dari dulu sampai sekarang standar operasionalnya itu masih sama. 从过去到现在，这个钓鱼捕鱼的原则是一样的。 Tetapi saudara, Petrus supaya tidak bangga dengan keahliannya, 但是呢，主要彼得学习，不要以自己的经验夸口 seolah-olah Tuhan mau mengatakan, 啊。主好像要说， kamu punya keahlian menjala ikan bukan? 你有捕鱼的这个技能， Kamu biasa akan menjala ikan, 你已经习惯了去捕鱼， kamu bahkan sering mendapatkan ikan bukan? 而且你也做了许多的鱼。 Tapi ternyata pada hari ini kamu tidak mendapat bukan? 但今天晚上你打不着鱼， Mereka pulang dengan tangan kosong. 他们是空手回家的。 Tapi saudara, pada siang hari 但就在那个中午， Tuhan memerintahkan mereka menjala ikan. 主吩咐他们去下网打 Dan 鱼， mereka bisa mendapatkan ikan yang begitu limpahnya dibandingkan dengan sebelum mereka. 而且呢，他们得着很多的鱼，比他们平常所得着的更多。 Saudara, dari sinilah saudara Petrus diperlihatkan kebesaran Tuhan. 在这里，彼得看见主的伟大， Langsung di situ Petrus tersungkur, Tuhan, aku tidak layak, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. 以至于彼得匍匐在耶稣面前说：“主啊，离开我，我是个罪人。” Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， orang-orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan, 主所中用的基督徒， orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, 上帝所选召成为他儿女的人， hampir di seluruh Alkitab, saudara. 在整本圣经里面， Semuanya adalah orang-orang yang selalu kalau dipanggil Tuhan menyadari dirinya tidak layak. 他们蒙召以后，他们会发现自己是不配的人。 Dan orang-orang yang tanda petik seperti Petrus ini sombong sekali. 就好像彼得这个呢，是何等的骄傲。 Saudara, saya percaya murid-murid yang nelayan-nelayan ini pasti sombong. 我相信其他的这个打鱼的人也是一样的， Mereka sudah punya pengalaman yang hebat. 他们有很多的这个捕鱼的经验。 Tapi Tuhan mau supaya mereka betul-betul sadar kalau mereka mau ikut Tuhan, mereka sebetulnya tidak layak. 那么主要他们醒悟，就是他们真正要跟随主，他们是一个不配的人。 Saudara, Tuhan sering memanggil anak-anaknya, murid-muridnya itu dari latar belakang pekerjaannya. 上帝常常从一个人的背景呼召他成为跟随或者服侍的人。 Tapi Tuhan memang ingin memakai latar belakang mereka dipakai untuk Tuhan. 那么上帝也要用他们原来的职分。 Tapi Tuhan tidak mau orang-orang yang akan dipakai Tuhan ini menjadi sombong. 那主不愿意这些人成为一个骄傲自夸的人。 Karena itulah Tuhan memperlihatkan kebesarannya. 所以呢，主在他们面前显明他的伟大。 Akhirnya Petrus tersungkur. Tuhan, pergi daripadaku, aku seorang berdosa. 以至于彼得匍匐在主面前说：“离开我吧，我是一个罪人。” Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita perhatikan bersama-sama dari sini. 让我们来注意这些事情。 Di negeri Tiongkok, 在
在中国 di satu desa, saudara, namanya Sengkyu. 有一个地方名叫神咒，神咒。 Ini saya lihat di peta di provinsi Henan. 是在河南省的一个地方。 Saudara, ada misioneri suami istri namanya Doug dan Margaret Hills. 那么有一对宣教士 Doug 和 Margaret Fail， Mereka melayani di situ. 他们在那个地方服侍。 Tapi mereka melayani pada waktu itu Tiongkok juga sedang diserang oleh Jepang. 那个时候是在中国抗战抗日本的时候， Itu tahun 1940-an. 大概是在1940年。 Saudara, pada waktu itu mereka punya 2 orang anak. 他们有2个儿子， Yang satu masih usia 1 tahun, 一个1周岁， yang satu masih usia 2 bulan. 那另外一个是刚刚出生2个月。 Nah, Diksil ini sudah pada satu hari terkena usus buntu. 那有一次呢，这个宣教士在做这个盲肠， Maka dia sudah tidak tahan lagi. 他已经忍不住了这个痛， Dia harus cepat pergi ke kota. 他必须要马上进城， Kalau tidak, usus buntunya pecah dan pasti tidak lama lagi mati. 要不然这个盲肠会破裂，他会死亡。 Maka saudara Margaret Hills terpaksa harus melepaskan suaminya. 所以呢，这个 Margaret 要给丈夫放手。 Dan itu pada saat itu suasana juga lagi gawat-gawatnya. 当时一个在紧张的这个时刻， Jepang sedang menyerang Tiongkok. 那么日本正在侵占中国， Mereka merangsek ke semua daerah-daerah yang bisa mereka 他 jangkau. 们进到各城各乡。 Saudara, dengan terpaksa Margaret melepaskan suaminya. Tapi Margaret bersama dengan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. 那么 Margaret 就在家里和2个儿子。 Saudara, kemudian Dick berangkat ke kota. 那么这个 Dick 他到城市去疫病。 Saudara, Margaret dengan 2 anaknya itu sadar. Waduh, mereka sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. 那么 Dick 这个Margaret 和2个孩子，他醒悟到需要上帝的同在。 Serangan Jepang semakin intensif. 那么日本的攻击越来越严厉， Bunyi sirene di mana-mana. 在各地方有这个警报的声音。 Bahkan di desa itu sudah pemerintah dan sudah mensyaratkan semua penduduk mengungsi. 那么当时呢，政府已经吩咐所有的这个农村的居民，他们要逃避。 Saudara, Margaret merasa tidak mungkin saya bisa menjadi pengungsi. 那么 Margaret 觉得他们根本就不能去逃避， Anaknya masih kecil-kecil. 2个孩子还很小， 1 tahun dengan 2 bulan. 一个是1岁，一个是2个月， Bagaimana mungkin? 那怎么可能呢？ Margaret memutuskan, tidak, kami tinggal di rumah saja. 所以呢，他就决定他没有半圈，他就留在家里。 Hampir banyak penduduk desa mengungsi. 那么几乎所有村里的居民都搬圈了。 Saudara, Margaret hanya bisa terus berdoa kepada Tuhan. Margaret 只能够祷告上帝。 Pada hari itu tanggal 15 Januari 1941. 那是1941年正月15号。 15 Januari 1941. 1941年正月15号， Saudara, dia hanya memohon belas kasihan Tuhan. 他就求上帝的怜悯。 Tapi orang-orang lain banyak mengungsi. 那所有人都搬圈了。 Wah, desa itu bakalnya sunyi, bakalnya sepi. 那么在整个乡村呢，变得非常的寂静。 Ya sudah, bagaimanapun mereka akan jalani. 那无论如何，他们都要度过。 Dia hanya berharap kepada Tuhan. 他就单单仰望上帝。 Saudara, lalu keesokan harinya, 第2天早上， seperti biasa Margaret selalu menyobek kalendernya, kalender 像 harian. 平常的习惯呢，每一天撕破一张这个日历。 Saudara, pada waktu dia menyobek kalender itu, 当他撕破这个日历的时候， dia tiba-tiba membaca ayat firman Tuhan. 那他突然间读到一节经文， Mazmur 56 ayat 4. 诗篇56篇第4节。 Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. 当我惧怕的时候，我投靠你。
Saudara, jadi dia mengingat firman Tuhan itu, ayat itu. 那么他记得哪一段经文， Dia melihat dengan jelas tulisan 他看 Mazmur 得 itu. 非常清楚。 Lalu saudara, siang harinya desa jadi kosong. 那么到了中午的整个乡村已经非常的安静。 Saudara, esok harinya Margaret bangun merasa ditinggalkan oleh banyak penduduk 第 desa. 二天他起床的时候，他接着被整个的村民所丢去， Tapi dia seperti biasanya menyobek kalender lagi. 所以呢，他像平常一样又撕破一张 Tapi 这个日历。 tiba-tiba setelah dia sobek kalender itu, hari itu sudah dia melihat Mazmur 9 ayat 11. 那么他就看到经文诗篇第9章第11节， Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. 主啊，你没有放弃那寻求你的人。 Saudara, dia melihat dengan jelas ayat itu. 他看得非常清楚， Dia jalani seharian itu. 所以他又度过了一天。 Keesokan harinya, saudara, dia kembali lagi bangun pagi. 那隔天他又清早起来， Tapi mulai terdengar suara tembak-tembakan yang 就 lebih 看 keras. 到这个很强烈的枪炮声。 Dia semakin bingung, saudara. 他心中非常的混乱。 Dia ingat, saudara, bahwa makanan di rumah sudah habis. 他知道家里的食物也吃完了。 Aduh, nanti anak-anak saya bisa makan apa? 那么我孩子们要吃什么呢？ Seperti biasanya dia menyobek lagi kalender. 那么他像平常一样又是一张这个日历， Tiba-tiba dia melihat tulisan Kejadian 50 ayat 21. 他就看到创世纪第50章21节， Janganlah takut, 不要惧怕， aku akan menanggung makananmu 我要承担你的食物， dan makanan anak-anakmu juga. 而且你的孩子们的食物。 Dia betul-betul melihat ayat itu dengan 他 jelas. 真正看到那个经文。 Lalu sudah tidak lama kemudian 不久以后， ada seorang wanita tua datang 有一个年老的妇女来到他们家里， membawa seember susu kambing yang masih mengepul. 那么带着一盆的羊奶， Nenek itu berikan kepada Margaret. 那么给了这个 Margaret。 Tidak lama kemudian 不久呢， ada seorang laki-laki, 有一个男子过来， dia juga tidak mengungsi. 他也没有逃难， Dia membawa sekeranjang telur, 他带了一篮的鸡蛋 diberikanlah kepada Margaret. 送给 Margaret。 Wah, dia betul-betul bersyukur kepada Tuhan. 他真心从心里感谢上帝， Ternyata Tuhan mencukupi. 上帝供应他的需要。 Lalu dia hanya memohon, Tuhan tolong lindungi kami. 他就祷告上帝啊，求你保护我们。 Walaupun sudah ada ketakutan-ketakutan yang juga menghinggapi dirinya. 虽然心中有害怕， Dia perempuan sendirian. 她是一个妇女， Anaknya kecil 1 tahun dan 2 2个小 bulan. 孩子。 Seperti biasanya besok harinya dia menyobek kalender 那 lagi. 么第二天，她又试了一张日历， Tiba-tiba dia melihat Mazmur 56 ayat 10. 她就看到诗篇56篇第10节。 Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru kepadamu. 当我呼求上帝的时候呢，仇敌要离开。 Ayat itu jelas sekali dia lihat. 他非常清楚看到那一段经文。 Tapi pada hari itu sudah tembak-tembakan semakin kencang. 但是那一天呢，枪炮声很厉害， Semakin kencang. 很厉害。 Tapi dia berserah kepada Tuhan. 他也完全仰望上帝。 Dia tidur. 他睡觉， Besoknya dia bangun. 第二天起床， Tapi tiba-tiba semuanya sepi. 所有的这么的安静。 Lalu ada orang desa datang memberitahukan. 那么有其他的乡村的人来报喜， Jepang telah mundur, Jepang telah 日 mundur. 本已经退后了，日本已退后了， Jepang telah mundur, Jepang telah 日 mundur. 本已经退后了，日本退后了。 Saudara, keesokan harinya ketika Margaret juga kembali lagi merobek kalendernya. 当 Margaret 第二天撕开一页这个一张日历的时候， Dia tidak melihat ayat Alkitab lagi. 他没有看到什么经文， Kalendernya ya kalender Tiongkok yang zaman dulu itu, saudara. 那么他所看到的个日历也就是普通的日历， Yang tidak ada ayat Alkitab. 什么都没有经文。 Karena itu semua tulisan Mandarin yang bahkan dengan
kalendernya yang kalender Tiongkok dengan apa namanya siu-siu dan sebagainya 那么 itu. 就是那些国内使用的这个古老的日历。 Tapi kenapa selama beberapa hari ketika dia menyobek kalender, 那为什么好几天它是日历的时候， dia bisa melihat ayat Alkitab dengan jelas. 看到很清楚有个圣经文在 Dan 上面。 setiap hari dia dikuatkan lewat 那 ayat-ayat 每一 Alkitab 天 itu. 有些经文是它鉴定， Itu semua kebesaran Tuhan. 这就是上帝的伟大。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita kalau dijadikan anak-anak Tuhan, 让我们成为上帝的儿女， kalau kita semua dipakai oleh Tuhan, 而上帝使用我们每一个人， bukan karena kehebatan kita, 不是因为我们有什么厉害， bukan karena kelebihan kita, 不是因为我们有什么特殊的地方， bukan karena kita lebih baik dari orang 不是 lain, 因为我们比别人更好， tapi karena Tuhan yang mau memakai kita, 那是因为上帝要用我们， karena Tuhan yang mau kita menjadi alat 因 kepunyaannya. 为上帝要用我们成为他手中的器皿。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ini yang terjadi pada Margaret Hills. 这是发生在 Margaret Hill 身上的事 Ini 实， kesaksian yang nyata dari misioneri ini. 这是宣教是震慑的见证。 Saudara, kalaupun saudara dan saya bisa mengenal Tuhan, 若你我能够认识上帝， memang kita bersyukur, 是我们感恩， memang kita bangga siapa Allah kita. 是我们为上帝而夸口， Tapi kita bukan bangga siapa diri kita. 但是我们不是为自己夸口。 Kita bukan bangga, oh saya orang yang layak. Tidak. 哦，不要说我是配做的人， Tapi saudara, semua karena anugerah 这 Tuhan. 完全都是因为上帝的恩典。 Yang kedua, 第二样， di hadapan kekuasaan Tuhan. 在上帝能力面前， Saudara, Tuhan pasti tahu cara yang terbaik 上帝有他最好的方法， untuk menangkap dan memanggil orang-orang yang menjadi kepunyaan Tuhan. 也得做他属于他的人， Seperti Paulus. Saudara. 就好像保罗， Paulus orang yang sebetulnya dari latar belakang Yahudi ini orang yang pinter sekali. 那么他是犹太人的背景，是一个非常聪明的人。 Saudara, tetapi Tuhan tahu caranya menangkap dan memanggil milik kepunyaannya. 上帝知道用什么方法来得着他， Maka caranya supaya Paulus ini akhirnya ditangkap, dia harus dengan paksaan oleh Tuhan. 那么从上帝那里可以说是逼他，那么被上帝所得着。 Lewat perjalanan dari ke Damsyik, 接着他往大马士的路上， Tuhan memberikan penglihatan yang sangat dahsyat kepadanya. 上帝向他显明很大的神迹。 Disitulah saudara dia menyadarkan dirinya siapa dia. 让保罗他认清自己是怎样的一个人。 Kekuasaan yang Paulus miliki 那保罗所拥有的权势， harus dihancurkan oleh kekuasaan Tuhan. 必须被上帝的能力所粉碎。 Sehingga kesombongan Saulus waktu itu dengan kuasa dari surat mahkamah agama 以至于当时他成为名叫扫罗，他手里拿着公会的这个书信， dia harus dihancurkan oleh Tuhan. 他必须被上帝所粉碎。 Dan betul saudara, Paulus orang yang akhirnya betul-betul dihancurkan oleh Tuhan. 是的，扫罗后来被上帝所打击。 Sekalipun dia akhirnya dipanggil menjadi rasul. 虽然他以后也被称为使徒。 Kita tadi sudah membaca ayat Alkitabnya. 刚才我们所读的那段经文， Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. 我是使徒当中最小的一个， Bahkan tidak layak disebut rasul. 也不配成为使徒， Karena aku menganiaya jemaat 因 Tuhan. 为我从前逼迫上帝的教会。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara, kekuasaan Tuhan itu sering dipakai, digunakannya untuk tujuan kemuliaannya saja. 上帝使用的全能，为了荣耀他自己。 Saudara, Tuhan menggunakan kekuasaannya bukan supaya saudara dan saya menjadi sombong.
上帝使用的全能，不是要我们成为骄傲的人， tapi supaya saudara dan saya menjadi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. 那是要让我们在他面前更加的谦卑。 Saudara, kalau saya membaca ayat-ayat Alkitab, 若是我读圣经的时候， hampir semua orang yang dipakai oleh Tuhan, 上帝所用的每一个人， orang-orang yang sebetulnya tadinya orang-orang yang punya keahlian tertentu, punya kelebihan 每一 tertentu, 个人都有他们特殊的才干， tapi Tuhan rendahkan mereka dulu. 上帝使他们谦卑。 Kita lihat Musa. 我们看摩西， Musa itu hebat, saudara. 摩西是很厉害的人， Dia dididik di Mesir. 他在埃及受教育， Itu menurut ilmu pengetahuan kemungkinan Musa itu S3. Saudara. 若是按当时的情形，他可能是博士的 Ya, 学 kisah 位 para rasul mencatat itu. Dia dididik di istana Firaun 使徒行传记载他在王宫里所教 dengan 导， semua ilmu yang ada. 他领受当时所有的学 Saya 问， ingat seperti Daniel dan ketiga temannya. 就好像但以理和他的3个朋友， Mereka juga dididik di istana Kamu- Babel. 他们也是在巴比伦的皇宫里面 Belajar 受教导， semua ilmu Babel. 他们也学习巴比伦所有的学问。 Memang Daniel dan teman-temannya orang yang pintar-pintar, 是 cerdas. 但以理和3个朋友是非常聪明的人， Tapi saudara, orang-orang yang cerdas ini akhirnya rendah hati. 那么这些聪明的人最后也谦卑 Ketika 了。 dipakai Tuhan itu bukan menjadi sombong, 当上帝使用他们的时候，他们不 tapi 骄傲 rendah，hati. 他们反而很谦卑。 Mengapa? 为什么？ Oleh karena mereka tahu bahwa Tuhan itu yang memanggil mereka. 因为他们清楚知道是上帝选召他 Kalau 们。 mereka bisa dipakai Tuhan, 若是他们能够被上帝所用， bukan karena mereka lebih hebat dari orang 不是 lain. 因为他们比别人更厉害。 Saudara, saya ingat Yesaya 我记得这个以赛亚， ketika dia melihat penglihatan dari Tuhan. 当他看到上帝的给他的意 Dia 象， langsung sadar, 他马上醒悟到， aku orang yang najis bibir. 我是个嘴唇误会的人， Aku adalah orang di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. 我是活在嘴唇误会的人群当 Aku tidak 中， layak Tuhan. 我不配。 Siapa lagi? 还有谁呢？ Rasul Yohanes. 使徒约翰， Dia telah melihat penglihatan yang luar biasa. 他已经看见好伟大的意象。 Justru dia tersungkur di hadapan Tuhan. 当时呢，他匍匐在上帝面 Dia 前， tidak layak. 他觉得不配， Beda dengan sekarang, sudah. 跟今天的人不一样。 Banyak itu di YouTube. 我们在媒体上看到， Orang yang ngaku-ngaku katanya pergi ke neraka, pergi ke surga. 有人认为他已经经历到这个地狱或者天堂， Yang ngaku-ngaku dapat penglihatan dari Tuhan. 他们承认说从上帝那里来的意象， Mereka semua menjadi sombong. 他们觉得非常的骄傲。 Dan ada satu hal lagi yang saudara harus ketahui. 有一件事情大家必须明白， Orang yang sungguh-sungguh berdiri di hadapan kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan 一个在上帝面前站立的人， akan tahu tujuan utamanya. 他们必须明白这个最重要的目的是什么， Mengajar firman Tuhan. 那是要教导真理， Dia akan setia kepada firman Tuhan. 必须忠心于神的话， Dia tidak berani keluar dari ajaran firman Tuhan. 他不敢离去上帝的话。 Kalau saudara lihat di YouTube, 可是你们在油管里看到的这些东西， banyak penyesatan terjadi 有很多异端邪说， oleh orang-orang yang demikian. 这些人传播不正确的教导。 Saudara yang dikasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Kita lihat Musa, 我们看摩西， kita lihat Yesaya, 我们看以赛亚， kita lihat Yohanes, 我们看约翰， kita lihat Petrus, 我们看彼得， kita lihat Paulus. 我们看保罗， Semuanya setia mengajarkan firman 他 Tuhan. 们都是忠心教导上帝的 Mereka 话， tidak pernah lari dari panggilannya. 他们从来没有离开过上帝的选召。 Memang mereka diberikan kesempatan untuk membuat mujizat. 是的，他们有机会行神迹， Tetapi mujizat-mujizat itu bukan dipakai untuk apa? Memuliakan dirinya sendiri. 这些神迹不是要显耀他们自己， Mujizat itu hanya
pelengkap dalam pelayanan mereka. 这些神迹是成为他们服侍的一个装备， Tapi tugas utamanya adalah mengajar firman 但最重要的责任是教导神的话， supaya umat Tuhan itu mengenal Tuhan. 让上帝的子民可以认识上帝。 Mengenal Tuhan itu lebih penting dibandingkan mujizat-mujizat. 认识上帝比其他的神迹还要更重要， Karena kan Tuhan kan tidak harus membuat mujizat setiap saat. 上帝不说每一次必须要行神迹。 Saudara, walaupun memang banyak mujizat dicatat di dalam Alkitab, 是的，圣经里面记载很多的神迹， tapi apakah Tuhan harus membuat mujizat tiap waktu? 是不是上帝每一次必须要行神迹？ Tidak, saudara. 不是的， Mujizat itu hanya akan dipakai oleh Tuhan menjadi pelengkap dari penyertaannya. 那么神迹只不过是要证明上帝的同在。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di negeri di Timur Tengah, 在中东的国家里面， negeri yang memang cukup banyak di sana orang-orang yang belum mengenal Tuhan, 在那里有很多人还没有认识上帝， tapi mereka mengenal suatu kepercayaan yang berbeda. 他们有其他的信仰。 Ada di sebuah kota kecil, saudara, ada sebuah keluarga tinggal di apartemen. 在一个乡村里面有一个家庭， Ini terjadi betul-betul di abad 20. 这是发生在20世纪， Ada sebuah keluarga bernama Ebi. 有一个家庭名叫 Abby， Ya, kepala keluarganya bernama Ebi. 那这个家族叫做 Eddie。 Ebi ini adalah keluarga yang menyembah Allahnya. 那么这个 Eddie 他信仰他们的这个神， Seperti halnya dengan kebanyakan penduduk di situ. 就好像当地的这个民众一样。 Saudara, dia punya 2 anak. 他有2个儿子， Ada seorang anak perempuannya masih remaja bernama Shahnas. 那么他有一个少女名叫 Sanas。 Saudara, sebelum satu peristiwa terjadi tertentu, 那么一件事情发生之前， keluarga itu baik-baik saja. 这个家庭是好好的， Ya, sebagai seorang yang beribadah kepada Tuhannya. 那么他们也敬奉他们的神明。 Tapi pada suatu hari 那有一天， terjadi perubahan pada putrinya 那么在他的女儿身上有一件事情发生。 yang bernama Shahnas. Sanas，他名叫 Sanas。 Putriku, bagaimana hal ini terjadi padamu? 为什么会发生这件事情呢？ Kamu mungkin sekarang sedang melewati sebuah fase. 你可能经过一个阶段， Fase seorang remaja yang sedang senang-senangnya kegandrungan oleh budaya-budaya lain. 或者是你已经被其他的文化所吸引， Ya biasalah anak-anak muda senang dengan musik-musik barat. 或者说年轻人喜欢西方的音乐。 Begitu pula dengan pengenalanmu dengan tokoh itu. 那么就好像你所认识的这个人， Terjadi percakapan di apartemen tersebut. 那么在家里面他们的对谈， Putrinya menjawab, 那么这个女儿回答 "Ayah, bukan begitu. 爸爸不是这样的， Aku betul sekarang menjadi seorang Kristen. 我真的成为一个基督徒， Aku seorang pengikut Yesus yang bersemangat." 我跟随耶稣。 Wah, saudara, jantung papanya semakin berdebar 那 keras. 么这个爸爸呢，非常的激动， Tapi papanya katakan, aku harus tenang, aku harus tenang. 那么爸爸觉得他需要平静下来， Aku harus bisa berusaha meyakinkan anak saya. 我必须要怎样劝服我的女儿， Ini cuma hanya sementara saja 而且不过是一 kesenanganmu. 个暂时的事情吧。 Nanti akan lewat. 那么过了一些时候会过去的。 Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, coba dibujuk. 那么这个爸爸呢，不断的劝导他的女儿。 Tapi saudara, selama 2 tahun, 2年以后， saudara putrinya itu bukan semakin menyadari. 那么这个女儿她加倍的醒悟， Tapi putrinya itu semakin
mau mengikuti pemahaman Alkitab. 他加倍的追求圣经的真理。 Papanya semakin marah. 那么父亲很生气， Lalu mereka memikirkan, papa mama ini berusaha memikirkan supaya bagaimana putrinya itu bisa kembali lagi. 那爸爸妈妈就想怎么样能够使女儿就回到旧的信仰。 Wah, mereka ingat, 他们就想到， oh dia dulu putrinya pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda 那么他想到这个他女儿曾经爱上了一个男子， yang sebelumnya ditolak oleh orang tuanya. 那过去呢被家长所拒绝， Maka orang tuanya, oh ya kita jodohkan saja. Dia kan dulu betul-betul senang ini dengan pemuda ini. 后来呢他想到又回到过去的男朋友， Maka papa mamanya sudah pergi ke tempat orang tua pemuda itu. 那么这个父亲就寻找这个男朋友的家长， Dan bermaksud untuk menjodohkan. 然后想把女儿配给他， Wah, mereka setuju 他们赞成， supaya jodohkan. 他们让两个孩子成为夫妻。 Lalu Sahnas ini sudah diberitahukan. 后来呢，就向别人传报 Kan dulu kamu senang kan dengan pemuda ini. 你过去喜欢这个男孩子 Ayo, papa mama setuju. 爸爸妈妈赞成 Ayo cepat bertunangan dan tidak lama lagi menikah. 你们赶快谈恋爱结婚吧。 Wah, Sahnas ini bingung sudah. 那么这个女儿的也非常的混乱。 Tapi sudah Sahnas akhirnya berani mengambil keputusan. 那么珊娜她最后自己做决定， Ayah, 爸爸 memang betul dulu saya begitu. 是我过去是这样的， Tetapi sekarang saya tidak. 但现在不是这样了。 Tidak mungkin saya bisa bersatu dengan orang yang tidak seiman. 我不可能跟不同信仰的人结合， Saya akan tetap mengikuti Yesus. 我要持守跟随耶稣。 Wah, sudah pengakuan dari Sahnas ini didengar oleh orang tua dari pemuda itu. 那么珊娜的这个励志给南方的家长听 Wah, 到， mereka marah 他 sekali. 们很生气。 Sudah tidak jadi. 好，不成吧？ Lalu sudah Ebi, papa dan mamanya ini marah sekali 那么 kepada 艾迪夫妇 putrinya. 呢，非常的生气。 Lalu sudah dengan kemarahan yang memuncak. 他们生气到了高峰的时候， Papanya dengan terpaksa dan dengan berat hati menarik ikat pinggangnya. 那么他拉了他的裤带， Lalu sudah, Sahnas, kenapa kamu demikian? 然后他就珊娜，为什么你这样呢？ Kamu semakin melawan orang 为 tuamu. 什么你对抗你的家长？ Lalu dia cambukkan ikat pinggangnya. 以后用他皮带，他鞭打了自己的女儿， Sahnas langsung terjatuh, 那 terkapar. 么女儿就跌倒扑倒了。 Sahnas semakin ketakutan. 那么珊娜非常的害怕， Melihat wajah papanya yang semakin memerah dan 看 penuh 见他 amarah. 爸爸的这个生气的面孔， Dan sudah ikat pinggangnya sudah mulai ditarik ke atas. 当爸爸拉起他的裤带的时候， Saudara, seorang ayah kalau sudah marah dengan kemarahan sudah, itu pasti tenaganya kuat sekali. 那么这父亲的生气的时候，这个力气是何等的大。 Sahnas melihat itu, 当珊娜看到这个情景， dia ketakutan, 他非常害怕， dia menangis. 他哭着， Dia sudah merasakan cambukan pertama saja sudah sakit dan membuat dia terjatuh. 他看到经历了第一次的鞭打，已经扑倒了， Dia hanya bisa berseru, 他只能呼叫 Tuhan Yesus tolong saya. 主耶稣帮助我吧， Saya tidak akan meninggalkanmu. 我不会离开你。 Wah, mendengar omongan anak ini, doa anak ini. 当听到这个珊娜的祷告， Ayahnya makin marah. 父亲更加的生气， Cambukan lagi. 他又再鞭打。 Tapi ketika ayahnya ini mau mencambukan, 当父亲要鞭打的时候， tangannya tidak bisa digerakkan. 那么手呢不能动， Tiba-tiba sudah tangannya yang memegang ikat pinggang itu mencambukkan dirinya 忽 sendiri. 然间他的手鞭打到自己身上， Dia kemudian ayahnya tersungkur, 那么他父亲就扑倒了， matanya tertutup. 眼睛闭着。 Mamanya terdengar dari dalam,
dapur. 妈妈听到这个声音， Karena Sanasnya berteriak, "Papa, kenapa? Papa, kenapa?" 听到这个撒那在呼喊：“爸爸，怎么样？怎么样呢 Lalu sudah mamanya langsung mendekati. "Kenapa? Sanas, kamu lakukan apa? Mau membunuh papamu kah?" 这个妈妈出来就质问这个撒那：“你要杀害你父亲吗 "Bukan aku, saya tidak lakukan itu, Mama." 撒那说：“不是，我没有这么做。 Mamanya langsung ambil telepon ambulans ke 那么 rumah 妈 sakit. 妈就呼叫这个救护车。 Sebelum itu sempat diterima teleponnya. 这个打电话的时候， Saudara, papanya kemudian membelakang matanya. 那么爸爸张开他的眼睛 "Mama, tidak usah telepon, saya tidak perlu ambulans. 他就对太太说：“妈妈不需要叫救护车，我不 Saya 需要， tidak perlu ambulans." 我不需要救护车。 Lalu dia melihat kepada anaknya, Sanas. 就看到他的女儿撒那， Dia mendekati anaknya 他就靠近他的女儿， sambil mengulurkan tangannya. 伸出他的双手， "Anakku, putriku, mari, mari datang." 他就呼叫他女儿：“你过来吧。 Sanasnya ketakutan, ”撒那非常的害怕， ketakutan. 非常害怕。 Tapi perlahan-lahan papanya terus mendekat. 爸爸靠近他， Karena melihat kelihatannya aman. 他看到这个情形很安 Karena 全， raut papanya sudah berubah. 爸爸的面孔也改变了， Mukanya sudah tidak merah lagi. 不再像刚才那样通红。 Maka dengan penuh dengan penuh kasih papanya minta Sanas itu untuk mendekat. 也是爸爸用慈爱的呼声要靠近他女儿， Lalu Sanasnya mendekat kepada 爸爸就 papanya. 这个撒那就靠近他爸爸， Dipeluklah putrinya. 他就拥抱他的女儿。 Mamanya terheran-heran. 那妈妈还是奇怪， Ini terjadi drama apa? 到底发生了什么的 Ini 情 bukan 形？ drama Korea, bukan drama mana-mana. 这不是什么剧情戏剧。 Akhirnya papanya cerita. 后来呢，爸爸就把事情说清楚。 Pada waktu papa sudah mulai mengayunkan, menarik ikat pinggang itu. 爸爸伸出的裤带要鞭打的时候， Ketika papa mau mencambukkan lagi kepadamu, 当第二次要鞭打的时候， saya melihat Tuhan sedang memeluk kamu. 我看到主耶稣在拥抱着你。 Yesus sedang dengan tangan kirinya sedang memeluk kamu. 那耶稣用他的左手抱着你， Dan tangan kanannya memerintahkan kepadaku, 那么他的右手遮盖了我的手， "Jangan lakukan itu, 你不能做这个事情， dia milikku, 它是我属于我的， dia milikku." 它属于我的。 Lalu saudara, sebelum waktu papanya tersungkur saudara, 当爸爸扑倒的时候， "Aku kotor, 我非常的误会， aku orang berdosa, 我是一个罪人， aku orang jahat, 我是一个恶人， aku betul-betul orang kotor, aku perlu dihukum. 我是罪人，需要被刑罚。 Aku telah melawan Tuhan." 我已经违背了上帝。 Saudara yang dikasih 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， akhirnya seluruh keluarga itu diselamatkan. 以至于最后整个家庭被上帝所拯救， Dan setiap hari mereka beribadah kepada 他 Tuhan. 们每一天就敬拜上帝， Dan mereka semakin setia mempelajari firman 他 Tuhan. 们衷心的追求神的话。 Saudara yang dikasih 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， kisah-kisah ini saya beritahukan kepada 我 saudara. 讲述这些真实的见证， Kebenarannya tidak meleset dari semua kisah-kisah Alkitab. 那么跟所有的真理跟圣经的教导没有相违背。 Orang-orang yang telah melihat kebesaran Tuhan, 当我们看到上帝的伟大， orang-orang yang telah melihat kekuasaan Tuhan, 看见了上帝的全能， ketika dipakai oleh Tuhan, 当上帝要使用他们， mereka tahu mereka orang yang tidak layak 他们知道他们是不配的人， dan membuat mereka orang yang rendah hati, 使他们真正成为一个谦卑的人， bukan menjadi orang yang sombong. 不是一个骄傲的人。 Saudara yang dikasih 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， siapa saudara? 你是谁呢？ Siapa saya? 我是谁呢？ Hanya Tuhan yang boleh dimuliakan. 我们只有荣耀上帝的名， Dan kita harus setia dan kita hanya bisa mohon,
Tuhan tolong aku supaya aku setia 我们 kepadamu. 只能够求主保守我们众心， Supaya aku selalu ikut Tuhan. 让我们跟随主， Sampai Tuhan datang 直 kembali. 到主再来的时刻， Sampai Tuhan memanggil kita semua. 直到主呼召我们回天家。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, berkati firman-Mu 天父，求你赐福你的话， supaya firman-Mu betul-betul kami mengerti. 让我们真正可以明白你的话。 Kami tidak layak ya Tuhan. 我们是不配的人， Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. 你使我们成为你的儿女， Bukan karena kelebihan kami. 不是因为我们有什么特别的地 Bukan 方， karena kemampuan 不 kami. 是因为我们的能力， Bukan karena kehebatan 不 kami. 是因为我们有什么厉害的地方， Tapi karena Tuhan yang mau memakai kami. 那是因为主你要用我们。 Bapa, tolonglah kami. 天父，求你帮助我们。 Bapa, kami bersyukur firman-Mu akan terus mengajar kami. 天父，感谢你的话要教导我们， Karena firman-Mu lah satu-satunya pengharapan kami. 因为唯有你的话是我们的盼望， Firman-Mu lah yang akan menerangi dan memimpin jalan 你 kehidupan 的话 kami. 要照亮我们的人生道路， Supaya kami boleh dilihat orang sebagai anak-anak Allah. 让别人看出我们是你的儿女。 Terima kasih Bapa. 天父，谢谢你 Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 靠耶稣基督圣名， Amin. 阿门。